Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Wow, ada satu saya jumpa artikel yang sangat menarik daripada Harapan Daily. Ini mesti saya kongsikan kepada anda. 10 menteri paling popular. Senarai 10 menteri paling popular bermula dengan nombor 1 sampai nombor 10. Harap-harap kamu jangan terkejut pula. Tahun 2023 menyaksikan pembentukan kerajaan perpaduan yang terdiri daripada gabungan parti politik Pakatan Harapan, Barisan Nasional, Parti Amanah, Tindakan Rakyat Demokratik DAP, Gabungan Rakyat Sabah JRS dan Gabungan Parti Sarawak GPS. Maka inilah senarai menteri-menteri yang paling popular daripada editorial Harapan Daily yang menjadi bualan ramai sepanjang tahun 2023 berdasarkan gerak kerja dan inisiatif mereka yang telah pun diperkenalkan oleh mereka juga. Okay, so are you ready guys? Nombor 1, of course, not least, of course, inilah yang paling menang. Nombor 1, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia dan Menteri Kewangan. Of course, siapa lagi yang lebih terkenal daripada dia? Sepanjang tahun ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim dilihat telah berjaya menarik pelaburan sebanyak 170 bilion ringgit Malaysia. Nah, adakah Perdana Menteri sebelum dia yang dapat macam begini banyak? Daripada China, yang merupakan jumlah tertinggi dalam sejarah negara Malaysia, sekaligus menerima pujian masyarakat dan warga maya paling banyak dalam sejarah. Even Mahathir yang sudah tua jadi Perdana Menteri itu pun tidak pernah dapat 170 bilion. Datuk Seri Anwar Ibrahim baru sekejap sudah dapat. Pencapaian membanggakan daripada kerajaan perpaduan itu diumumkan oleh beliau pada Forum Perniagaan Malaysia-China 2023 yang diadakan di Beijing pada 1 April lalu. Selain itu, Anwar yang juga adalah anak jati Bukit Mertajam Pulau Pinang itu turut terkenal dengan penggunaan istilah yang jarang digunakan dalam kehidupan seharian. Antara istilah yang terkenal yang digunakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pembentangan Belanjawan 2023 adalah seperti tantangan yang bermaksud imbangan wahana atau saluran atau perantaraan, membobrok, merosakkan, ketimbang, berbanding, dan hubaya bermakna awas atau berjaga-jaga. Inilah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia punya kosakata luar biasa. Nombor 2, mau tidak mau of course lah, timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi pernah menjadi bualan dan tumpuan masyarakat gara-gara perubahan pada wajah beliau dengan mata kelihatan bengkak dan lebam pada awal Julai tahun lalu lah. Ahmad Zahid yang juga ahli Parlimen Bagan Datu mencetuskan persoalan apabila beliau mengenakan kacamata hitam ketika hadir untuk beberapa program pada Jun yang lalu. Bagaimanapun, anak sulung beliau Datuk Nurul Hidayah Ahmad Zahid menjelaskan bahawa bapanya mengalami kerosakan saraf optik dan memerlukan pembedahan. Menurut Nurul, saraf mata Ahmad Zahid tidak berfungsi dan menyebabkan mata Presiden UMNO itu menjadi jatuh. Nombor 3, Anthony Loke Siu Fook, of course, Menteri Pengangkutan Malaysia. Menteri yang mengadakan pemeriksaan secara mengejut apabila turun padang untuk merasai sendiri denyut nadi rakyat, terutama yang menggunakan perkhidmatan awam. Pada 5 Disember 2022, meskipun belum memulakan tugas secara rasmi sebagai Menteri Pengangkutan, beliau dilihat sudah mula turun padang apabila meninjau sendiri situasi perkhidmatan transit aliran ringan LRT laluan Kelana Jaya pada hari ini.
Beliau yang suka memakai topi dan pelitup muka berwarna hitam. Anthony Locke menyamar sebagai penumpang biasa untuk meraih sendiri pengalaman menaiki LRT. Itu nombor 3. Nombor 4, Hana Yo. Sudah aku jangka Hana Yo pasti masuk senarai. Hana Yo pernah mendapat pujian daripada pemilik bola sepak Johor Darul Ta'zim, pastinya Tunku Ismail Sultan Ibrahim, yang memuji mutu kerja yang ditunjukkan oleh Hana Yo. Tiada siapa yang boleh nafikan mutu kerja dari Hana Yo memang tip top. Nombor 4. Nombor 5, Fadila Siddiq, of course, Menteri Pendidikan. Beliau mencipta sejarah apabila menjadi satu-satunya wanita yang memegang jawatan Menteri Pendidikan sejak kementerian itu ditubuhkan pada tahun 1955. Ini memang hebat. Memang pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim sentiasa mencipta sejarah, dan sejarah dia semua best-best lah. Tidak adalah sejarah yang buruk-buruk. Ini semua mencipta sejarah yang luar biasa hebatnya. Nombor 5. Itu nombor 5. Nombor 6, Allahyarham Datuk Seri Salahuddin Ayub. Of course, kita masih lagi bersedih dan merasai pemergian oleh Allahyarham ini, iaitu bekas Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Allahyarham mengembuskan nafas terakhir pada 23 Julai lalu dengan meninggalkan legasi rahmah yang diperkenalkan sendiri oleh beliau bagi memastikan orang-orang miskin dan susah tidak kelaparan melalui menu rahmah dan harga rahmah yang sampai sekarang memang cukup terkenal. Seluruh negara, seluruh rakyat sudah mengenali rahmah ini. Datuk Amir Zan Muhammad Ali ketujuh. Nombor 7, Datuk Amir Zan Muhammad Ali, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Selama 5 bulan memangku tugas Allahyarham Salahuddin, Datuk Amir Zan sah dilantik menerjui kementerian berkenaan apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim melakukan rombakan kabinet pada 12 Disember lalu. Amir Zan bertukar portfolio daripada Menteri di Jabatan Perdana Menteri untuk tugas-tugas khas untuk Sabah dan Sarawak serta tugas-tugas khas kepada Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. 2 hari selepas dilantik mengemudi kementerian tersebut, ahli Parlimen Papar itu dilihat meneruskan inisiatif Payung Rahmah yang disifatkannya sebagai agenda nasional negara. Hebat. Ada daripada Sabah. Of course, nombor 8. Nombor 8, Rafizi Ramli, Menteri Ekonomi. Rafizi yang mewakili kerajaan komited untuk membantu isi rumah miskin dan bertaraf B40 dengan melancarkan inisiatif pendapatan rakyat atau IPR. Menurut beliau, IPR memberi tumpuan kepada penjanaan pendapatan rakyat berbanding sebelum ini. Kerajaan memberi kelengkapan perniagaan, namun tiada kepastian sehingga wujudnya risiko tergelincir dan kembali semula ke kategori miskin tegar. Okey, jadi nombor 8, Rafizi Ramli. Nombor 9, Datuk Seri Azalina Osman Said, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi. Sejak dilantik sebagai Menteri dalam Kabinet Kerajaan Perpaduan, ahli Parlimen Pengerang itu komited untuk melakukan reformasi yang berkaitan dengan perundangan secara berfasa. Sekarang kita sudah nampak antara kejayaan yang paling manis, hebat daripada menteri ini, daripada beliau, iaitu Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, adalah apabila berjaya mendapatkan semula mengalahkan tuntutan daripada waris Sulu untuk negeri Sabah. Sekarang menang betul sudah. Tahniah diucapkan. Terima kasih kepada beliau juga. Okey, yang terakhir, nombor 10. Nombor 10 ialah Datuk Seri Nancy Sukri. Datuk Seri Nancy Sukri, iaitu Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Nancy dilihat komited melipat gandakan usaha memperkasakan lagi golongan wanita
dalam penglibatan golongan tersebut secara produktif di pasaran kerja. Okey, tahniah diucapkan untuk top 10 menteri paling popular kerana hasil kerja, mutu kerja, inisiatif mereka. Tahniah diucapkan. Kita harap semoga teruslah berhikmat dengan baik, tunjukkan mutu kerja terbaik, senantiasa dapat pujian. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi, bye bye.